Okey, dam, tertib dan takdir. Tertib maksudnya mengerjakan satu demi satu mengikut tertib. Bermakna tidak boleh dipilih atau diganti dengan yang lain kecuali jika tidak berkemampuan mengerjakannya. Takdir pula merujuk kepada kadar dam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dam, takhir dan takdir. Beza ya, takhir dan tertib. Tertib dan takhir. Okay, takhir ialah boleh memilih antara jenis-jenis dam yang diwajibkan. Takdir pula merujuk kepada kadar dam tersebut yang telah ditetapkan oleh syarak. Okey, so beza dia dekat tertib dan takhir. Takdir sama yang ditetapkan oleh Allah. Tertib boleh ikut tertib dan tak mampu baru boleh pilih yang lain. Takhir boleh terus pilih mana satu nak bayar damnya. Baik. Kemudian jenis yang ketiga, tertib dan takdir, yakni mengerjakan satu demi satu mengikut tertib. Makna tak boleh pilih atau diganti yang lain kecuali tidak berkemampuan mengerjakannya. Takdil pula menukar kepada membayar dam dengan cara berpuasa jika tidak mampu. Dam, takhir dan takdil sama ujung dia. Tadi takdir lepas ujung dia kan, ini semua ujung dia takdil. Ialah boleh memilih antara jenis-jenis dam yang diwajibkan. Takdil pula menukar kepada membayar dam dengan cara berpuasa jika tidak berkemampuan. Okay, ini pembahagian dari segi jenis-jenis dam. Apa yang penting bagi kita kalau nak faham, nak tahu ialah kalau buat ni kena dam yang mana. Itu lebih penting untuk kita faham. Okay, yang ni. Okey, dam, tertib dan takdir. Siapa yang dikenakan dam, tertib dan takdir ni? Orang yang buat haji tamattu', ya, yang buat haji kiran dengan syarat-syaratnya. Ini semua kena dam, tertib dan takdir. Orang yang tidak berniat ihram di miqat sampai dekat Qaulul Manazil tak niat, sampai dekat Bi'ru Ali kat Madinah tu tak niat, atau tidak wukuf di Arafah, ya, tak wukuf di Arafah ni kena dam dan haji ni rosak, tak sempurna ya. Kemudian tidak melontar jamrah, tidak mabit di Mina, tidak mabit di Muzdalifah dengan syarat-syaratnya, meninggalkan tawaf wada. Ini penting ya. Siapa-siapa nak pergi umrah mesti nak tinggalkan Mekah kena tawaf wada. Nak pergi Taif daripada Mekah kena tawaf wada. Nak pergi Jeddah dan tawaf wada. Melanggar nazar dalam mengerjakan haji. Okey, apa damnya? Menyembelih seekor kibas atau kambing atau satu daripada 7 bahagian lembu atau unta di tanah haram. Di tanah haram ya, bila buat semua ni kena damnya dekat tanah haram. Maknanya kalau ada dah balik Malaysia nak bayar dam sebab tak tawaf wada, kena hantar duit ke Mekah. Kena bayar di tanah haram. Bila tak mampu ni, barulah boleh ni buat yang seterusnya, berpuasa 10 hari, 3 hari di Mekah, 7 hari bila balik ke tanah air. Kalau puasa pun tak boleh juga, baru keluarkan 10 cupuk. 10 cupuk iklan ya? 10 cupak makanan asasi. 10 cupak, 1 cupak 5 rial. Jadi 50 rial ya? Kena bayar dekat pekerja-pekerja kat dalam masjid tu boleh. Baik. Tak mampu juga, beli kambing pun tak ada duit, puasa pun tak larat, nak kasih orang makan 10 cupak pun tak ada, tertanggunglah di atas zimahnya. Maknanya dia bertanggungjawab untuk membayar dam ni apabila dia berkemampuan. Dia masih bertanggungjawab ya. Mungkin hari ini tak boleh, tapi nanti tahun depan boleh. Masa tu kena bayar dam. Okey. Ya, so semua ni kena dam, namanya tertib dan takdir. Biasanya dam-dam yang kita kena di jemaah haji Malaysia ni ataupun jemaah haji umum biasa kena damnya kambing, seekor kambing.
Kebanyakan dia lah. Ya? Tapi nanti tengok lagi perincian. Okey. Dan tertib dan takdir. Persetubuhan, melakukan persetubuhan yang merosakkan haji. Iaitu, apa persetubuhan yang merosakkan haji itu? Dilakukan sebelum tahlul awal atau sebelum selesai kerja-kerja umrah. Haji perlu dikadak tahun berikutnya. Begitu juga umrah perlu dikadak. Siapa kena dam? Suami saja. Apa damnya? Unta. Ya. Yang ini keras. Dalam masalah ni, dia tertib, ya. Bukan boleh suka pilih mana. Dia mesti kena usaha ni. Dah seronok-seronok kan, kena cari unta, kena sembelih unta. Ya. Kena usahakan juga. Telefon Malaysia, ya, cari duit. Kalau ada motor, jual motor. Ada kereta, jual kereta. Ada tanah, jual tanah. Ya, jangan kata tak boleh. Sebab ada harta kat Malaysia. Gadai ke apa ke, gadai dulu. Belikan unta. Sebab kalau tak mampu unta, baru, ya, ganti dengan 7 ekor kambing. Unta lembu dulu. Dia lebih kurang, harga unta kalau lembu ni lebih kurang. Saya ingat dalam 4,000 rial, 3,500 ke 4,000 rial macam tu harga dia. Okay. Kalau tak boleh, baru kambing. Kambing seekor 450 kali 7. Kalau tak mampu juga, unta tak boleh, lembu tak boleh, kambing tak boleh. Sama juga, kena beli makanan dengan harga unta tu. Sama juga. Ada lagi dia juga. Katakan menarik 4,000. Berat dia benda ni, jadi sabar banyak-banyak. Kadar itu sama kan. Terutama yang muda-muda yang pergi haji, suami isteri yang duduk sebilik-sebilik ni. Itu yang bahaya tu kan. Kena buat apa? Sampai gambar unta kat bilik. Nampak muda tak jadi. Yang muda-muda yang pergi duduk sebilik. Ini memang harapan untuk kena pada dia. Ya, yang pergi muasasah ni susah jumpa lelaki bini. Jarang berjadi ya. Tapi yang muda-muda biasa kan. dan memang kita tahu lawak-lawak setiap tahun ada yang kena unta. Setiap tahun ya. Boleh tanya pengurusan haji. Ada yang kena unta. Belajar tu. Ya, belajar supaya tahu hukum ni. Nampak macam sonok je. Baik. Dan boleh jadi kalau buat tu sebelum selesai tahlul awal, hajinya rosak. Dah lah, nak pergi haji bukan mudah ya. Tak daftar, tak boleh pergi. Dah daftar, tunggu 100 tahun pula. Lepas tu rosak pula sebab buat kerja di Sabah sini. Tapi sekarang susah nak lagi. Baik. Okey, dan takhir dan takdir. Sebab apa kena dam jenis ni? Sebab buru binatang yang halal dimakan atau membinasakan di tanah haram halal semasa dalam ihram. Ya, tengok di binatang apa tu? Binatang yang halal dimakan di tanah haram atau di tanah halal. Macam semut tadi, binatang bisa, ya, itu boleh dibunuh, bahkan sunat dibunuh. Ya. Tapi kalau macam dia tak ada nak menyakiti kita, biarlah dia. Ya. Tak ada nak keluar pada orang lain. Memang tempat dia, kita pergi tu kat tempat dia. Contohnya kat busuk semut, kita pergi ambil minyak, kita bakar pula. Itu berdosa lah. Walaupun tak ngendam, tapi berdosa. Ya, tempat dia, biarlah dia kan. Saya tengok ada satu orang, saya beli pejabat dia. Dia orang besar juga. Saya beli pejabat dia. Dekat meja dia tu penuh semut-semut. Ya, seolah-olah macam meja dia tadi sarang semut. Saya pun heran dia, kenapa saya kata Datuk ni biar semut ni tak panggil orang-orang bersihkan bilik dia ni kan. Semua halus-halus. Jenis yang kegigit tu lah, halus-halus kan.
Saya duduk je, banyak semut berjalan. Rupanya dia bela semut tu kat bilis. Bukan dia bela, dia biarkan. Dia tak cara semut tu. Ya. Bagus juga satu sudut ya. Sebab nak memulihkan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Terpulang lah. Itu masing-masing punya cara, masing-masing punya pendirian kan. Tapi kat situ je ada tempat lain saya tengok tak ada semut. Dia pun tak ada kecil-kecil dan cucuk semut tak ada. Dia terpulang. Cuma kalau kat tanah haram tu tengok ni binatang yang halal dimakan. Memburu binatang yang halal dimakan atau membinasakan di tanah haram semasa tidak berihram, seperti belalang. Belalang adalah binatang buruannya. Atau memotong, menebang atau mencabut pokok di tanah haram kecuali pokok mati. Jangan kata-kata tangan pegang pokok tu patahkannya, kena dam. Dia ada detail sikit ya? Sebab benda-benda tu semua mulia duduk kat tanah haram. Jadi jangan rosakkan dia, jangan ganggu dia, jangan kacau dia. Kita lakukan kerja kita. Baik. Damnya apa? Menyembelih binatang ternakan Al-An'am mengikut bandingan binatang atau pokok. Ikut. Kalau besar pokoknya, mungkin kambing, lembu atau unta. Kalau kecil, mungkin 5 rial. Penetapan itu boleh tanya Ustaz. Ya. Saya cabut satu daun. Mungkin satu daun 5 rial. Saya cabut satu ranting, ada 10 daun. Kambing kan? Okay. Atau kalau tak mampu ni boleh pilih ya. Membeli makanan ikut nilai harga binatang ternakan dan disedekahkan kepada fakir miskin tanah haram. Kalau tak mampu juga baru berpuasa sebanyak bilangan hari. Berpuasa beberapa hari sebanyak bilangan cupak makanan yang dapat dibeli mengikut nilai binatang ternakan itu. Satu cupak bersamaan 1 hari. Ini nak kena nilai, nak kira balik lah. Dari segi dam yang dikenakan. Walau bagaimanapun yang ini boleh pilih ya. Terus dia nak bagi makan ke atau boleh puasa atau nak sembelih binatang. Okey, dam tahlil dan takdir. Ini ada kaitan dengan jemaah haji lah secara umumnya, iaitu membuang, mencabut, menggunting 3 helai dan lebih rambut bulu daripada mana-mana anggota badan, memakai pakaian bersarung berjahit bagi lelaki, memotong, menanggalkan, membinasakan kuku. Macam saya sebut tadi, menggigit kuku. Ini termasuk ya. Memakai wangi-wangian sama ada di badan, pakaian, makanan dan minuman atau menghisapnya ke dalam hidung. Menutup muka atau sebahagian daripadanya bagi wanita. Memakai sarung tangan, memakai minyak di kepala, janggut, semua bulu di muka selain daripada bulu yang tumbuh di pipi dan dahi. Melakukan perkara permulaan persetubuhan dan lelaki sahaja. Melakukan persetubuhan selepas selesai tahlul awal tetapi belum selesai tahlul sani dan lelaki sahaja. Melakukan persetubuhan selepas persetubuhan yang merosakkan haji dan lelaki sahaja. Tadi sebelum tahlul awal dia melakukan persetubuhan, dia dikenakan dam seekor unta. Lepas tu buat lagi. Melakukan persetubuhan selepas persetubuhan yang rosakkan haji. Haji dia dah rosak, lepas tu buat lagi. Sebelum selesai haji kena dam lagi. Sebelum selesai ihram kena dam lagi. Jadi seekor unta dan seekor kambing. Yang ini saya tak pernah dengar cerita. Dia dah kena sekali tu insaf terus. Dah kena dam unta terus insaf. Tak buat lagi ya. Baik. Apa damnya? Boleh beli kambing atau boleh pilih bersedekah kepada 6 orang fakir miskin sebanyak 2 cupak makanan tiap-tiap seorang, atau berpuasa sebanyak 3 hari. Ini boleh pilih ya. Saya okey, untuk yang berkaitan dengan persetubuhan, suami saja kena dam.
Minta kat isteri sebab sama-sama seronok. Ya, haji rosak dua-dua. Haji rosak dua-dua. Okey. Yang ini boleh pilih. Kalau pakai minyak wangi ke, kena minyak wangi ke. Tapi kalau kena minyak wangi cepat-cepat dihilangkan, tak kena dam. Kena je, cepat-cepat dibasuh, tak kena dam. Ataupun melakukan sesuatu yang melibatkan perkara-perkara dilarang ketika ihram dan orang tegur, kita cepat-cepat buang, kita cepat-cepat tanggalkan, tak kena dam juga. Contohnya lupa pakai kopiah, kawan sebilik kata, mana boleh pakai ihram? Kita cepat buka, tak kena dam. Saya mandi lap kepala boleh, tapi hati-hati jangan sampai menggugurkan rambut. Kalau gugur, kira sengaja menggugurkan rambut. 1 helai rambut 5 rial, 2 10 rial, 3 helai seekor kambing. Betul. Bawa okey. Okey. Kopi. Kopi tak apa. Kopi tak apa. Ya. Dia dengan tujuan kecantikan. Tujuan kecantikan ya. Contohnya kalau pakai sabun bukan untuk kecantikan kan? Bukan untuk berwangi-wangian, tapi untuk bersih badan. Tak apa. Tengok tu niat tu. Sebab ada jadi sabun wangi. Kan? Jadi kalau kita pakai sebab nak bersihkan badan, bukan untuk wangi. Untuk bersihkan badan tak kena dam, tapi untuk wangi kena dam. Untuk niat lah. Untuk niat kita. Sama juga. Itu yang ada dijual yang tak berbau, dia tak ada bau wangi. Sabun mandi tak ada bau. Jadi kalau boleh gunakan yang itu lah, yang tak ada bau wangi. Kita tak. Sebab di dalam masa ihram adalah dilarang. Kalau cium minyak wangi, contohnya lalu dekat depan kedai minyak wangi, cepat-cepat lari. Jangan tunggu sedapnya bau minyak wangi ni. Nanti habis ihram pun nak beli. Sebagai dam. Ya. Ataupun kita lalu ada orang minyak wangi kat tepi kita, cepat-cepat elak. Jangan dekat-dekat kan. Kalau lama-lama tunggu tak punya bau dia. Minyak wangi apa dia pakai? Tanya lah. Kena dam. Okey. Baik. Dam esar. Dam yang dikenakan kerana tertahan atau ditahan oleh musuh dalam perjalanan atau terkepung atau berpenyakit, terhalang dan tidak dapat memasuki Mekah sedang dia sudah berniat ihram. Sebab dikenakan dam esar juga boleh diguna pakai untuk menyelesaikan masalah wanita yang datang haid dan tidak dapat melakukan tawaf haji umrah kerana balik segera ke tanah air. Begitu juga pesakit yang berpenyakit berat yang terpaksa dihantar balik ke Malaysia untuk rawatan lanjut. Kedua-dua golongan ini haji umrahnya belum selesai. Apabila wanita telah suci dan mandi hadas besar, begitu juga pesakit telah sembuh, hendaklah pergi lagi ke tanah suci Mekah, menyelesaikan kerja-kerja haji dan umrah yang belum selesai. Haji bagi haji dan umrah wajib pertama kali. Okey. Jadi kalau ada isu contohnya masalah wanita yang haid dan tidak boleh melakukan tawaf rukun haji dan terpaksa balik ke tanah air atau mungkin titik penerbangan dah balik, tak ada cara lain kecuali kena balik juga. Maka cara dia untuk melepaskan diri daripada larangan ihram itu ialah dengan menyembelih kambing dengan niat bertahlul. Begitu juga orang yang sakit, dia dah niat ihram sampai Mekah sakit, lepas tu tak boleh selesaikan kerja-kerja haji seperti tawaf dan sebagainya, maka dia sampai Malaysia, dia kena bertahlul dengan menyembelih kambing. Kemudian kena ganti, kena qada semula hajinya, umrahnya dan menyelesaikan kerja-kerja haji dan umrahnya sehingga sempurna bila dia berkemampuan. Ya.